أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kepada sidang penonton sekalian, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita sama-sama dapat mengambil istifadah dan manfaat daripada klip video kita yang kedua, sambungan daripada pengenalan memahami Al-Quran. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan serta para pendengar sekalian, iaitu berkenaan dengan siri yang pertama, bagaimana kita menanggapi dan memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sebagai umat Islam, lebih-lebih lagi yang menjurus kepada bidang pengajian dan jurusan Islam itu sendiri, seharusnya sebelum memahami konteks kebenaran dan keabsahan Al-Quran, kita seharusnya dan berkewajipan untuk memahami ilmu-ilmu serta cabang-cabang keilmuan yang ada keterkaitan di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Sebagai contoh, pada permulaan saya ingin menyatakan bahawa kita sama sekali tidak berkeinginan ataupun mempunyai sebarang niat untuk bergeseran ataupun ada apa-apa perlawanan, dengan kata lain yang bersifat kontradiktif dengan Al-Quran itu sendiri. Kerana kita semua sebagai umat Islam tahu dan faham bahawa Al-Quran adalah merupakan jantung dan denyutan nadi bagi kita semua. Sebagai panutan, sebagai manhajul hayah bagi kita, seharusnya kita memahami Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh daripada itu, adakah isu atau permasalahan mengenai pemahaman Al-Quran itu selesai dengan hanya kita semua sebagai umat Islam mengatakan Al-Quran ini adalah merupakan suatu manhaj bagi kita, sebagai rujukan utama bagi kita, sebagai sumber pengambilan hukum bagi kita? Adakah terhenti pada takat dan jalan itu sahaja? Tidak demikian. Sebenarnya setiap permasalahan dalam apa-apa jua bidang, jurusan dan disiplin ilmu, dan terutama mengenai konteks ilmu yang kita bicarakan mengenai pemahaman Al-Quran ini, masalahnya bermula dari tempat ini. Apa yang saya maksudkan ialah, di luar sana berkemungkinan ada golongan-golongan atau kumpulan-kumpulan tertentu yang mungkin saya katakan mereka merasakan mereka mempunyai ilmu-ilmu yang banyak tentang Al-Quran. Dan ada di antara golongan-golongan ini yang hanya belajar ataupun membaca, mungkin menterjemah dan menafsirkan hanya beberapa ayat daripada Al-Quran, lantas mereka cuba implementasikan apa-apa yang mempunyai kaitan dengan ayat tersebut, menjurus kepada kecenderungan ataupun pemahaman mereka berkaitan ayat tersebut. Yang ini mengundang kepada bahayanya. Kenapa saya katakan bahaya? Kerana sekiranya orang yang melakukan demikian, tidak kira mana-mana individu, seharusnya sebelum mereka menerjemahkan Al-Quran dan mentafsirkan Al-Quran, sama ada untuk diguna pakai pada konteks diri sendiri, lebih-lebih lagi manusia-manusia seperti orang-orang yang ingin menyampaikan kepada golongan yang lain. Contoh ulama-ulama
contoh ustaz-ustaz, contoh tuan-tuan guru, dan mereka yang ingin memberi penerangan dan menyampaikan Al-Quran, penafsiran Al-Quran kepada orang lain. Jadi untuk tidak termasuk kita ini ke dalam golongan yang mungkin jatuh pada kesesatan, mungkin jatuh pada kesalahan, mungkin jatuh pada penyelewengan, antara perkara-perkara yang menjadi kewajipan bagi kita ialah mempelajari ilmu-ilmu yang ada keterkaitan dengan Al-Quran. Lebih-lebih lagi setiap ilmu itu sering kita bicarakan mempunyai asas-asas, dasar-dasar dan disiplin-disiplin tertentu. Begitu juga dengan Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, kita seharusnya memahami adanya ilmu-ilmu yang kita definisikan sebagai ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar, dengan cara yang betul, agar penafsiran sama ada konteks untuk diguna pakai pada diri sendiri ataupun konteks untuk menyampaikan lebih-lebih lagi kepada orang lain tidak mengundang berlakunya kesalahan, kesesatan dan penyelewengan pada penyampaian. Ini kerana setiap orang itu mempunyai pandangan, setiap orang itu mempunyai pendapat, tetapi di mana dia punya value, di mana dia punya nilai mengenai pendapat dan pandangan. Benar, mungkin dalam beberapa kes dan hal-hal tertentu kita boleh memberikan pandangan, kita boleh memberikan pendapat. Itu mungkin dalam ruang lingkup perkara-perkara biasa. Orang minta pandangan, kita bagi pandangan. Orang minta pendapat, kita bagi pendapat. Tetapi kita harus mengerti dan mengetahui serta perlu memberi perhatian dan penuh keberhati-hatian. Sebab pandangan yang ingin kita keluarkan, pendapat yang ingin kita keluarkan adalah termasuk dalam suatu perkara yang saya sebutkan dalam video yang pertama. Kita nak berbicara dan bercakap mengenai perkara yang besar, Al-Quran. Jadi seharusnya pandangan-pandangan dan pendapat ini bukan zahirnya datang daripada kita, tetapi setiap pencerahan dan penerangan mengenai pentafsiran Al-Quran itu datangnya daripada mereka-mereka yang layak berkenaan dengan Al-Quran. Sebagai contoh, sejak awal Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah ini ditafsirkan, disyarahkan, diterangkan, diperjelaskan dan diperincikan kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan ialah golongan-golongan ataupun kumpulan manusia yang hidup semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat baginda sekalian. Jadi sahabat-sahabat inilah untuk konteks pada zaman tersebut yang lebih mengetahui tentang bagaimana sesuatu ayat Al-Quran itu diturunkan. Bila kita berbicara mengenai konteks ini, suka saya kaitkan dengan salah satu cabang ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Antara yang paling besar dan paling dasar ialah ilmu asbabun nuzul. Bila berbicara mengenai ilmu asbabun nuzul, dia ialah satu cabang ilmu yang membicarakan mengenai bagaimana sesuatu ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pemecahan dan pembahagian tentang ilmu asbabun nuzul. Sebagai contoh, ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dibahagikan kepada ayat-ayat yang dinamakan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Ada juga yang dinamakan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Walau bagaimanapun, ada ulama-ulama yang memperincikan lagi pembahagian kepada dua jenis ini. Sebab ada sebahagian ulama yang mengatakan ada sesetengah ayat yang turun kepada Rasulullah sewaktu Rasulullah sedang bermusafir. Maknanya ayat tersebut turun bukan Rasulullah ketika itu berada di Mekah dan bukan ketika itu Rasulullah berada di Madinah. Mungkin ayat itu turun ketika dalam perjalanan. Bahkan diperincikan lagi mengenai kes-kes tertentu mengenai penurunan ayat Al-Quran kepada Rasulullah
untuk memperbesar dan meluaskan lagi konteks Makkiyah dan Madaniyah ini dengan diperincikan sebagai contoh. Ada ayat-ayat yang disebut ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sewaktu Rasulullah berada di dalam kota. Ada ayat yang didefinisikan sebagai turun kepada Rasulullah sewaktu Rasulullah berada di luar kota. Ada ayat yang turun pada musim panas dan ada ayat yang diturunkan pada Rasulullah pada musim sejuk. Ada ayat yang turun pada Rasulullah pada waktu siang. Dan ada ayat yang turun pada Rasulullah pada waktu malam dan beberapa jenis pembahagian jenis-jenis ayat yang lain. Walau bagaimanapun, ilmu asbabun nuzul ini ialah untuk kita mengetahui dengan lebih jelas, pasti dan sahih bagaimana sesuatu ayat atau kes-kes tertentu yang menyebab ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah untuk menyatakan sesuatu hukum. Sebagai contoh, ada ayat-ayat tertentu kepada Rasulullah untuk menjawab persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan. Ada ayat-ayat yang turun pada Rasulullah untuk menetapkan hukum-hukum syariah tertentu. Ini adalah beberapa contoh kes-kes dan kondisi-kondisi mengapa sesuatu ayat itu turun kepada Rasulullah tapi tidaklah tertakluk kepada tiga benda yang saya keutarakan tadi. Ada berbagai jenis-jenis dan kepelbagaian serta beragamnya konteks ayat yang turun kepada Rasulullah. Dan ilmu asbabun nuzul juga kita harus memahami dari sudut dia punya redaksi-redaksi dia. Kita harus memahami tarjih-tarjih periwayatan-periwayatannya. Kita harus ada adab-adab dan faedah bagaimana nak mengambil ilmu asbabun nuzul. Sebagai contoh, dalam bidang penafsiran Al-Quran, ada segolongan atau sebahagian ulama-ulama yang telah menceburkan diri mereka bergelombang dalam lautan ilmu asbabun nuzul ini secara khusus. Sebagai contoh dalam sejarah, Imam Ali bin Al-Madani, ia ialah guru kepada Imam Bukhari. Kalau tidak silap saya, Ali Al-Madani ini ialah guru kepada Imam Bukhari, adalah salah satu contoh terbaik, salah seorang ulama yang mengenengahkan isu ilmu asbabun nuzul ini sebagai suatu kepentingan yang paling dasar dan asas untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Seterusnya ialah Imam Al-Wahidi. Kemudian Imam Al-Ja'bar. Imam Al-Ja'bar ini dia ada satu kitab yang mana dia telah meringkaskan perkataan-perkataan daripada Imam Al-Wahidi ini dengan menghilangkan isnad-isnadnya tanpa menambahkan sesuatu. Dia ringkaskan kitab Imam Al-Wahidi. Sebab itu dalam ilmu asbabun nuzul kita memerlukan periwayatan yang sahih. Sebab itu perlunya tarjih-tarjih periwayatan. Sebab Imam Al-Wahidi telah berkata di dalam salah satu ucapannya, yang saya lupa kitab tersebut. Mudah-mudahan kalau ada tuan-tuan yang mendengar perkataan Imam Al-Wahidi ini dan teringat kitab mana, boleh sebutkan di ruang komentar. Buat masa ini, secara live ini, secara online ini, saya terlupa kitab tersebut. Antara yang saya ingat berkenaan dengan perkataan ataupun kalimah yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Wahidi ialah tidak halal bagi seseorang untuk berpandangan ataupun berpendapat, dengan kata lain berbicara mengenai ilmu asbabun nuzul, kecuali adanya periwayatan yang sahih, yang jelas datangnya daripada sahabat-sahabat. Jadi di sini, ilmu asbabun nuzul yang paling jelas, yang paling sahih, datangnya daripada Rasulullah, datangnya daripada sahabat, dalam kurungan yang mengandungi riwayat-riwayat yang benar lagi sahih. Sebab itu saya teringat mengenai kisah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Sirin. Pernah Ibnu Sirin menghadapi masalah dalam memahami salah satu ayat Al-Quran. Jadi dia bertanyakan kepada salah seorang sahabat iaitu Ubaidah. Lalu Ubaidah memberikan jawapan kepada Ibnu Sirin.
bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah yang benar-benar sahaja. Sesungguhnya yang mengetahui berkenaan ayat yang kamu persoal dan tanya tersebut ialah sahabat yang sudah pun meninggal dunia. Jadi daripada konteks soalan dan jawapan daripada Ibnu Sirin, dia punya persoalan dan jawapan yang diberikan oleh salah seorang sahabat itu menunjukkan keberhatian dan bersifat cermatnya golongan ulama-ulama dalam memahamkan ilmu asbabun nuzul supaya pentafsiran, pencerahan, penterjemahan ataupun perkara yang berkaitan dengan ilmu tersebut tidak jatuh pada perkataan-perkataan yang mengandungi kesilapan dan kesalahan. Itu baru zaman tabi'in. Mereka cukup cermat, mereka cukup berhati-hati dalam menukilkan sesuatu riwayat-riwayat yang datang daripada Rasulullah dan sahabat. Jadi lebih-lebih lagi kita yang berada, yang kita anggap sebagai zaman akhir, di penghujung. Jadi sifat cermat dan keberhatian itu haruslah lebih ada pada diri kita sebagai seorang pengkaji ilmu-ilmu yang lebih keterkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, supaya tidak terjatuh dalam kesilapan dan kesalahan. Dan insya Allah kita akan sambung dalam siri ataupun edisi seterusnya. Mudah-mudahan setakat ini apa yang disampaikan oleh saya dapat sama-sama kita fahami, sama-sama kita hadam dan sama-sama kita hayati. Moga-moga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan-golongan yang suka mencari dan menimba ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting, ilmu yang kita cari bukan setakat untuk diri kita, malah lebih jauh untuk mencapai redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam untuk edisi kali ini saya sudahi dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.